Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Tuan-tuan perempuan penonton channel saya. Jangan lupa bagi mana yang pertama kali yang belum subscribe channel saya ini, pastikan anda subscribe dahulu dan juga jangan lupa tekan loceng notifikasi supaya anda dapat notifikasi tentang video-video yang baru daripada YouTube channel saya. Tuan-puan yang kasih sekalian, hari ini kita nak buat ulang kaji sedikit kepada semua usahawan dan juga penulis-penulis di bawah platform eVenture Bookstore yang disediakan oleh MSGA Sdn Bhd. Tuan-puan, hari ini ramai orang nak berniaga kat luar sana. Kat luar sana ramai orang yang sedang mencari peluang. Namun begitu, kita kadang-kadang kita dapat peluang tu dalam keadaan kita tidak bersedia. Kadang-kadang kita dapat peluang tu dalam keadaan kita tidak sedar. Kadang-kadang kita dapat peluang tu daripada orang yang kita tak kenal pun. So hari ini tuan-puan, saya ucapkan tahniah kepada semua penulis dan juga usahawan eVenture Bookstore bersama MSGA kerana masih setia bersama kita, sama-sama berjuang di dalam jihad jihad ilmu, jihad pendidikan dan juga jihad ekonomi kita ni supaya kita akan terus melakukan kebaikan dengan berkongsi peluang perniagaan ni kepada orang. So tuan-puan dekat luar sana, ramai lagi kawan-kawan kita yang tak tahu tentang perniagaan ini. So mana yang tahu, anda boleh share video ni kepada kawan-kawan yang nak tahu pasal perniagaan e-book, sila share kan. Okey, hari ni kita nak fokus kepada jika anda nak jadi usahawan e-book. Okey. Produk kita adalah e-book. Simple. Produk kita adalah e-book iaitu buku elektronik, buku digital. Dua-dua tu boleh gunalah. E adalah electronic book. Okey, E adalah electronic for book. Tapi biasanya kita sebut buku digital. Okey. So now, apa kelebihan kita menggunakan e-book ni? Pertama adalah kita dapat senang, cepat untuk kita publish. Mudah, ringkas. Dan e-book ni pula, dia tidak perlukan percetakan. Kita tak perlu nak cetak, memerlukan kos apa semua. Ya, saya berminat dengan buku-buku fizikal juga. Tapi dalam masa ekonomi begini, tiada semua syarikat penerbitan sanggup untuk keluarkan modal kepada pemula-pemula seperti saya, seperti rakan-rakan kita kat luar. Kalau kata kita seorang penulis yang sudah ada nama, kemungkinan syarikat penerbitan tidak rasa tak agak-agak untuk keluarkan modal untuk print our books. Tapi kalau kata kita ni pemula macam saya, pemula macam rakan-rakan di luar sana, di mana kita nak dapatkan kos ni? So, di sinilah wujudnya e-book untuk kita bina dahulu, bina kita punya nama, bina kita punya credibility, bina kita punya image. Ya. Okey. So, hari ni tuan-puan, bila kita nak jadikan e-book ni pula, dia punya pembaca, dia punya pasaran dia terlalu luas. Okey. So, hari ni e-book dia bukan tertakluk kepada orang yang suka membaca. Tapi e-book dia boleh menjadi tools. Dia boleh jadi sejenis alat untuk memasarkan sesuatu produk kepada pelanggan-pelanggan. So, kita kena faham dulu konsep dia. Maksudnya, tool ni penting kepada orang yang melakukan marketing. So, dari sini kita boleh pecahkan pula. E-book ni dia ada e-pamphlet. Dia ada apa lagi? E-brochures. E-flyers. E-magazine. So, semua ni adalah semua. Kan? So, daripada e-book ni pecahkan semua. Dan ini semua akan membantu para usahawan di luar atau siapa-siapa saja yang berniaga di luar, mereka dapat kurangkan kos daripada segi percetakan pengiklanan. Nampak Okey, itu kita nak buka minda sedikitlah, kita nak ulang kaji apa itu e-book. So, sistem yang kita sediakan ni pula, kita auto-generate tuan-tuan. Auto-generate password. Every e-book yang terjual akan ada password. Password yang akan protect e-book yang dijual melalui platform eVenture Bookstore. So, hari ni password ni akan digeneratekan dengan nama, nombor telefon dan juga email. Okey, password dia akan generate nama dan juga nombor telefon. Okey, tapi email tu dia akan hantar kepada pembeli tersebut. So, kalau pembeli tu dia beli e-book kita, apa jadi tuan-puan? E-book tersebut, PDF tersebut ada password. Password tu pula adalah nombor telefon dan juga nama si pembeli. So, ini akan menyebabkan si pembeli akan rasa sedikit takut jika beliau nak mengedarkan e-book ni secara
terbuka. Sebab apa? Dia akan bagi nombor telefon dan juga nama dia. So, dia akan buka database dia. Yang kedua, sebagai pemilik bookstore di dalam Event Cahaya Bookstore, kita boleh tahu siapa yang beli. So, kalau kata kita nak ambil tindakan pun boleh. Kalau dengar-dengar, dah dengar apa ni, e-book kita, banyaknya orang beli. Gambarnya orang baca. Tapi dalam kita punya sistem, hanya 10 orang beli. Tapi e-book kita famous. Orang tu baca, orang tu baca. So, kita macam curious. Mana datang, kenapa ramai orang baca e-book aku tapi tak ramai orang beli? Now, kita cari balik 10 orang yang beli tu, kita boleh buat tindakan. Kita boleh buat siasatan lah. Macam this is a process lah. Proses bukan yang semudah tu juga. Tapi this is a process. At least our sistem kita boleh capture database siapa pembeli. Berbeza kalau you jual buku fizikal, kita tak tahu siapa yang beli di kedai buku. Kita tak tahu siapa yang photostat your book. Kita tahu siapa yang beli buku you, photostat jual balik. Kita tak tahu siapa yang beli buku you, photostat bagi orang percuma. Tak tahu. Tapi e-book sekurang-kurangnya kita tahu siapa yang beli. Kita ada ruang, kita ada laluan untuk pergi ke arah orang yang beli dan kita mungkin boleh buat siasatan siapakah 10 orang yang mengedarkan secara percuma kepada orang lain tanpa membeli. Okey, clear So kita ada auto generate password. Berapa lama e-book ni sampai? Kurang 10 saat tuan-puan. 10 saat. Selepas pembelian dilakukan oleh pembeli, e-book tersebut sampai ke dalam email dan juga link untuk download e-book juga dihantar ke dalam Telegram pembeli. So, dia tak kacau hidup kita tuan. You tak perlu sebagai bookstore owner, sebagai penulis, you tak perlu nak minta bukti pembayaran daripada pembeli, tak perlu nak tunggu si pembayar and then you kena email, tak payah. Semua automate, semua robot kita buat. Okay. So, kita tulis e-book, kita promote, orang beli berkali-kali. Kita buat sekali kerja je. Upload sekali, kita review, okay, jalan. Okay. Cuma marketing kena berlaku lah. Mana ada benda tiba-tiba orang datang beli tanpa kita marketkan betul-betul. Kalau e-book kita tidak kena dengan pasaran, orang tak beli. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba dahulu. Okay? Setiap perniagaan tu dia mesti ada dia punya proses. Dia mesti ada dia punya risiko. Okay? Proses, risiko dan yang ketiga adalah dia ada dia punya pasaran. So kena faham tu proses, risiko dan juga pasaran. Sebagai usahawan, you kena tahu benda tu. Apa saja produk dalam dunia ni tuan-puan. Wak Imah you jual gold, you jual emas, emas tu yang harga dia orang tahu tu emas. Itu pun you kena faham. You kena faham macam mana proses dia. Okay? Macam mana proses nak jual gold. You kena faham. You kena tahu market gold berapa banyak. Market siapa you nak jual. You nak jual pada penjara awam ke? You nak jual pada orang kerja swasta ke? You nak jual pada suri rumah ke? Dia pasaran yang you kena tahu. Okay? So produk apa pun sama je. You nak jual kereta sama juga. You assessment jual takaful. Jual kereta, jual rumah untuk property. Sama je. So the proses adalah sama. Okay? So e-book ni pula dalam kita punya sistem Evencai, dia ada e-book admin. E-book admin ni maksudnya, dia berada dalam semua kedai-kedai buku partner-partner kita. Ni partner-partner kita semua ni. Kita tak kenal lah, ramai sangat kan. Database tu ada kat company lah, kita dah tahu pun. Anda tak tahu siapa dah. Sebab apa? Kita ada ramai klien kita yang ada bookstore macam kita. So e-book admin ni dia akan berada dalam ni semua. Dan kalau e-book tu adalah e-book yang ditulis oleh anda tuan-puan, e-book anda akan berada dalam semua bookstore ni. Okey, saya bahasakan kedai lain, kedai buku. Kedai-kedai buku partner yang lain. So apa kelebihan dia? Kedai-kedai buku ni dia boleh bantu untuk promote dan jual e-book anda. So ini bayangkan kalau kata kita ada 1000 orang dalam kita punya partner yang boleh bantu promote your book. So tuan-puan, e-book anda ada 1000 orang tolong promotekan. Okey, pada masa yang sama pula, anda juga boleh promote e-book kawan-kawan yang lain ni. Anda boleh juga promote. Sebab apa? Anda salah seorang bookstore owner di dalam sistem kita. So, e-book orang lain akan berada dalam kedai buku anda. So, kalau kita tengok konsep kat sini, ini kedai buku anda, ini kedai buku partner. Okey? So, dia terbalik macam ni, terbalik macam ni. Dia terbalik macam ni. Macam tu. Ibu anda dalam kedai buku partner, partner punya ibu adalah kedai buku anda. So, tuan-tuan, simple kita punya sistem. So, sama-sama boleh bantu promote tak? Sama-sama boleh bantu promote. Okey, now kita pergi ke dia punya commission. Okey, dia pergi ke commission. Okey, commission dia pula tuan-puan. Jika anda bookstore, anda adalah pemilik kedai buku tersebut. Anda pemilik kedai buku. Anda jual e-book sendiri. Jual e-book sendiri.
yang anda tulis, anda upload dalam kedai buku anda, tuan-puan. And then, tuan-tuan puan, you jual e-book tu sendiri. So, berapa dapat? Sebagai penulis, kita bayar 30% setiap e-book yang terjual setelah ditolak dengan charge payment gateway. Okay. Bookstore. Okay. Bookstore, anda juga sebagai seorang bookstore owner. You adalah bookstore dan juga you adalah penulis. Bookstore yang tolong promote akan dapat 50%. So kat sini jika anda jual e-book sendiri di kedai buku sendiri, anda akan dapat 30 campur 50%. So 80%. 80% daripada harga e-book tersebut. Katakan kita ambil e-book tu harga RM30. Okey, RM30. RM30 tolak dulu dengan charge. Charge pembayaran FPX. Dia ada berbagai charge yang kita kena tengok berbeza. Kalau you guna beli M-Wallet lain. Kalau you guna FPX lain. Kalau you guna credit card lain. So itu bukan kita yang tentukan. Itu syarikat penyedia platform pembayaran yang menentukan. Okey. So perniagaan tu kena faham kat situlah. Okey, katakan kita ambil dalam RM1.50 lah, contohlah. Kalau kita ambil paling mahal lah USD tolak dengan RM1. Tolak RM1 je lah, tolak RM1. So ada RM29 lagi. RM29 you dapat 80% kali dengan 80%. So daripada RM30 harga buku tadi tu, anda dapat RM23.20. 80% daripada tu. So tuan-puan, mana you dapat dekat luar, you jual buku kita up to 80%. Tak dapat. Harga buku RM30, you dapat RM23.20. So okey tak? Memang sangat-sangat okey lah. Mana boleh dapat kurang lagi. Betul tak? Kalau kat luar, you dapat lebih kurang 10 ataupun 5% je. Kan? Kalau kat luar. Ini kalau you jual sendiri, you tulis ni, you jual sendiri. Okey. Now kita tengok pula kalau kata kawan-kawan partner kita lain yang jual. Okey. Kawan-kawan kita partner lain yang jual. So kita ambil dekat sini. Bookstore jual e-book. Jual e-book saya. Saya kita bahasa sendiri. Tuan-tuan, saya nak anda cakap dengan diri sendiri. Kedai buku lain jual e-book saya. Kedai buku lain jual e-book saya. So senang faham Kedai buku lain jual e-book saya. So berapa dapat anda sebagai penulis? Saya penulis. Penulis akan dapat 30%. Sama juga macam tadi. Sama. You boleh rewind video ni. Tengok sama. Bookstore lain yang tolong jual e-book saya. E-book anda lah e-book saya. Letak diri kita. Saya. Cakap macam tu. Supaya kita senang faham, senang ingat. Dapat 50%. Kenapa bookstore dapat banyak? Sebab bookstore dia tolong promote buku kita, tuan-puan. Dia kena buat poster, dia kena buat bedah buku, dia kena buat live, dia kena buat video marketing. Dia bantu jual e-book anda. So, kita bagi lebih dekat dia. So, anda sebagai penulis, buat kerja tulis sekali, tapi untung berkali-kali jika ada orang tolong promotekan. So, 30-50%. So, kalau kita ambil contoh kat sini, kalau harga buku tadi RM30, anda tidur kat rumah, tuan-puan. You tidur kat rumah, bookstore yang tolong jualkan. Berapa income you? Okey, RM30 tolak dengan RM1 katakan tadi merchant charge tu RM29 betul? RM29 kali dengan 30%. So you dapat RM8.70. Still banyak tuan-puan sebab 30%. Tadi RM23 sebab you jual sendiri betul tak? You kena promote seorang-seorang. Now, you dapat RM8.70 daripada RM30 buku tadi tu. So, apa nak bagi kat dia? Nak bagi dia sikit. So, RM29 kali dengan 50%. Dia dapat RM14.50. Berbaloi dengan kerja dia. Dia nak tolong promote apa semua, betul? So, RM14.50 tambah RM8.70. Kita cek balik. RM23.20. Nampak tak? Sama tadi 80%. Sama kan? RM23.20. Company still bayar yang sama saja. Cuma you dapat kurang ataupun lebih. Alright? Okay, clear kat situ Okay. Ini kalau kata e-book saja dijual. Now, katakan anda ada orang tanya, babe, aku nak bookstore macam kau jugalah. Macam tu kan. Aku nak bookstore macam kau jugalah. Boleh ke? Boleh. Kan? So, saya nak bagi anda faham. Kita kena ada juga network. Kalau kita buat network, kita akan mula buat passive income daripada hasil jualan. Katakan ini tuan-puan, saya percaya
Kalau you ada satu kedai, you mampu jual 10 ke 100 buku. Saya percaya. Kau dapat sebulan lebih dari 100 buku, itu keajaiban lah. Okey, 1 ke 100 buku. Ini fakta, logik yang memang berlaku. Okey. Tapi untuk you jual satu bulan 1000 ke 10,000 buku, ini adalah agak mustahil kalau you ada satu kedai. Tapi ni bayangkan tuan-puan, kalau you ada 100 kedai. Logik, untuk satu bulan, e-book you akan laku lebih kurang dalam 1000 ke 10,000 naskah. Dengan syarat, you buat network. So kat sini tuan-puan, you kenalkan pemilik-pemilik bookstore baru ataupun you kenalkan penulis e-book yang nak ada bookstore. Okay. So mereka ni akan jadi dipanggil affiliate partner. Ataupun di dalam kita punya platform, kita panggil dia apa? Kita panggil dia franchisee. Adalah franchise. Kita panggil di franchisee. So tuan-puan, ini bukan multi level marketing. Ini adalah affiliate totally. You tolong kawan-kawan yang mana nak ada bookstore macam kita. And then mereka bayar untuk beli platform ni. Terus anda boleh didik mereka, guide mereka untuk mereka jual e-book orang lain ataupun jual e-book anda. Okey, ataupun mereka tulis e-book, mereka jual e-book mereka. Okey, berapa anda dapat pula kalau kata mereka ni semua jadi di franchisee partner? Okey, senang saja. Apa saja e-book yang mereka jual, anda sebagai referral akan dapat 10% daripada harga buku yang telah ditolak dengan dengan charge payment gateway tadi tu. Sama juga. Okey. So katakanlah anda kat sini. Okey. Anda ada 100 bookstore, 100 partner, 100 di franchisee. Bukan hari ni buat dapat 100 orang, tak. Katakan lepas tahun ke lepas 2 tahun dapat 100 orang. Kalau 100 orang ni every month mereka jual 100 buku. Okey, 100 buku. Satu buku pula harga dia RM30. 100 orang, 100 you punya partner direct, jual 100 e-book sebulan, logik. Kalau saya kata 1000 e-book, tak logik. Satu kedai ni dia boleh jual lebih kurang 50 ke 100 je. Itu logik. So 100 kali 100 kali dengan RM30. Berapa? Kita ambil RM29 terus lah. Kita tolak merchant charge. RM29. Senang kira. RM29. Okey. So 100 kali 100 e-book sama dengan 10,000 kali dengan RM29. RM290,000. So anda sebagai franchisee di bawah 100 orang jual 100 e-book berharga RM29, anda akan dapat 10% daripada berapa tadi tu. So RM290,000. RM290K darab dengan 10%. So berapa income anda tuan-puan? RM29K sebulan. Ini adalah potensi dia. Mana potensi dia kalau kata you ada 100 partner dalam network, katakan setiap bulan mereka ni istiqomah jual e-book yang berharga RM30 tadi tu. Tolaklah RM1 dia punya merchant charge, you akan dapat RM29 tuan-puan. RM29,000, maafkan saya. RM29,000. Siapa nak bagi RM29,000? Katakan Shiro tipu lah. Tak boleh dapat. Okay, now tuan-puan kat luar tu ramai orang income RM30,000, RM50,000. Ramai pun orang menjaga. Tapi kita tak rasa duit tu. Sebab tu kita kata, ya ke menipu lah kat luar. Okay, now RM29,000. Okay, katakan you dapat 50% lah sebulan daripada RM29,000. Tak berjaya RM29,000. So you still dapat RM14,000 tuan-puan. RM14,500. Berlambat orang dapat income dalam bisnes online yang income banyak ni. RM14,500. Ramai. Cuma kita tak rasa lagi sebab tu kita cakap orang bohong. Okey? RM14,500. So kalau you betul-betul buat, katakan sini ada 50 orang je. Ni income you. RM14,500. Saya ulang, ini adalah potensi. Okey? Tapi risiko kita tinggi tak? Risiko kita tak tinggi pun. Kita buat e-book je. Kita bukannya kena print buku tu. Kalau kita print buku tu, risiko akan tinggi. Sebab apa? Kita kena print dan kita kena push diri kita untuk pergi jual. Nampak? So kalau tak ada orang beli, habis. Kalau banjir, hancur buku tu. Kalau kebakaran, hancur buku tu. Tapi e-book berbeza. You punya risk terlalu rendah, dengan kosnya rendah, dengan dia punya penyimpanan mudah, dengan nak bawa senang.
Nampak? Itu kelebihan jika kita bertukar dan jadikan e-book sebagai alternatif. Okey? Dia tak boleh menggantikan 100% pada buku fizikal tapi boleh jadi alternatif. Okey tuan-puan, katakanlah 100 yang orang you kenalkan tadi tu, mereka ni juga penulis e-book. Mereka nak suka tulis e-book. So saya bagi lagi satu commission, insentif. Tadi 10% affiliate, betul. Now kita bagi 5% lagi untuk author introducer. Maksudnya, kita berterima kasih kepada tuan-tuan perempuan sebab anda juga memperkenalkan penulis kepada MAZA. Sebab apa? Kalau you kenalkan penulis, ibu-ibu ni laku, penulis-penulis yang berkualiti, ibu mereka laku, company pun dapat untung kat situ. So, company bagi lagi sedikit lagi, kita punya keuntungan, kita share dengan kita punya partner. Siapa? Anda lah. Anda tadi. Anda tolong tolong kenalkan bookstore kita kepada orang lain. Pada yang sama, mereka pun suka menulis. Dan e-book mereka meletup pula. So, anda akan dibayar 5%. Sebab anda adalah author introducer. Anda dapat 5%. Katakan, you ada 100 orang jadi, betul? 100 orang. 100 orang ni, 100 orang tulis e-book. Okey? Dan setiap bulan, e-book mereka jual sendiri, mereka dapat jual 100 e-book sebulan. Harga e-book tu katakan RM RM10 je lah. Kita letak. Okey, kita kira. 100 kali 100 e-book, 10,000 kali dengan RM10. 100,000. So, anda dapat 5% daripada 100,000. Kita kali dengan 5%. Dapat lagi 5,000. Dapat 5,000. Kenalkan penulis, guide dia elok-elok, hantar kenal kita dekat HQ ke, suruh dia masuk kelas menulis, biar dia rajin tulis sikit, bagi dia tulis buku-buku yang kreatif, berkualiti. Setiap bulan, kalau mereka 100 orang yang dapat jual 100 e-book, kita punya income adalah 5,000. Affiliate, inilah dipanggil passive income, tuan-puan. Yang penting, you kena start sekarang. You kena start sekarang, buka modal, nak selesaikan masalah duit, tuan-puan, dia kena selesaikan dengan duit juga. Hari ni orang cakap nak berniaga. Tapi bila tanya modal, tak nak keluar. Takut kau tipu, takut segala-galanya. Nampak tak? So, bagi saya nak bermula dulu pun kita perlukan modal nak bangunkan sistem. Tapi kita kena berani lah. Kita kena berani pinjam duit sana. Kita kena berani sebab kita nak berubah hidup kita. Tapi kalau kita tak berani, kita tetap hidup biasa-biasa je lah. Hidup biasa-biasa. Kan? Keluar pagi, balik malam, keluar jam, balik jam. Tinggal anak. Dia sebenarnya rutin kita harian yang biasa. Tapi saya tak nak. Saya keluar daripada rutin tersebut. Okey, saya keluar dari rutin tersebut, saya berhenti awal. Saya berhenti kerja awal, saya keluar dari rutin tersebut dan saya yakin inilah kehidupan saya. Saya enjoy my life, saya enjoy dengan masa-masa yang saya ada. Sebab umur kita ni pendek, tuan-puan. So, bila lagi kita nak berehat awal? Okey? Alright. So, ini salah satu jalan dia. Salah satu jalan dia adalah simple. Kita tak jual produk kena angkat mana-mana. Kita hanya perlu menulis ataupun kita ajak orang menulis. Nampak? Itu je kerja kita. Hari ni tuan-puan kat luar sana ramai orang nak belajar menulis. Ramai orang nak edit penulis. Ramai orang nak edit usahawan tapi tak tahu nak jual apa. So, you boleh masuk pelbagai cabang. You boleh masuk pelbagai pasaran dekat sini kalau kita nampak. You boleh buat prospecting daripada pelbagai latar belakang manusia ni. Orang kerja, orang berniaga, orang kerja, macam-macam. You boleh buat dengan kita punya platform. So, tuan-puan, itu saja perkongsian saya. Tajuk video saya ini adalah, apa tajuk dia? Tajuk dia adalah potensi dengan skim insentif jualan e-book. Kita buat rumusan sedikit apa kita belajar ini. Rumusan kita pertama adalah pengenalan e-book. Apa itu e-book tadi? Kan betul saya cakap apa itu e-book, e-book ni apa benda, betul tak? And then kita kenali potensi industri ni. Ketiga, kita belajar tentang apa, tuan-puan? Kita belajar tentang insentif jualan e-book. Yang kita belajar tadi tu 30%, 50%, 80%. Okey? Yang keempat, kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang affiliate ataupun kita kenali sebagai di-franchise system. So, kita belajar tentang macam mana kalau kita kenalkan penulis buku, kita kenalkan bookstore partner baru, berapa affiliate kita dapat. Okey, so itu yang keempat. So, yang kelima, tuan-puan, okey, yang kelima adalah bagaimana berapa besar pasaran ni. Okey, saya sebut di last kan. So kita kena tulis juga. So 5
perkara yang kita boleh rumuskan dalam video saya ini. Tuan-puan, jika anda nak bermula, pastikan cari link saya ataupun cari certified advisor. Mungkin mereka akan letak di ruangan komen, anda pilih anda naik mana. Ataupun anda nak kenal siapa certified advisor kita yang menjalankan tanggungjawab program-program untuk memberi nasihat kepada anda, memberi advice apa package you kena ada, apa e-book yang you kena tulis, apa you punya potensi dalam industri ni. You boleh jumpa our advisor. Kita ada certified advisor kita lebih daripada 600 orang seluruh dunia. Okey, daripada 20 negara. So, dekat Malaysia majoriti lah bagi kita tuan rumah, betul? Kita ada Malaysia, Singapura, So, tuan-puan, you boleh cari mereka. Mana nak cari mereka ni? Mana nak cari mereka? Okey, you cari dekat mana? Saya tulis sikit, nanti saya akan letak kat ruangan komen, saya letak kat ruangan description untuk anda klik. Di mana rasmi.msgaofficial.com www.msgaofficial.com. So cari dalam tu, kita ada tengok kat situ about her apa. Maknanya cari dekat dia punya sub menu dia, sub kategori, cari nama kat situ tulis certified advisor. Anda boleh hubungi mereka di mana tempat-tempat mereka, lokasi yang berhampiran untuk anda, minta nasihat mereka, dan jika anda berminat nak terus join, tanya berapa modal. Modal kita amat-amat rendah, serendah RM2,000, serendah RM800. So you boleh pilih package mana. Mungkin dalam video akan datang saya akan ceritakan pasal package sedikit lah. Tapi kalau you nak dengar nasihat direct daripada pakar-pakar kita, certified advisor saya, you kena jumpa. Jangan takut tuan-puan, you dapatkan nasihat saja. And then kalau you nak join, tak join, kita tiada paksaan. Saya dah beritahu pada saya punya semua my certified advisor, jangan paksa orang, jangan push orang, tapi hanya beri advice yang terbaik untuk mereka. Beri advice, beri jalan kepada mereka supaya mereka nampak perniagaan bersama e-venture e-book store MSG ini akan memberi satu peluang untuk mereka ubah kehidupan. Hari ini tuan-tuan dan puan, dekat luar sana ada orang yang kerja pegawai-pegawai kerajaan, pegawai GLC, pegawai swasta yang mungkin income mereka dah banyak tuan-puan. Tapi tuan-puan, kita pernah baca tak isi hati mereka? Kita pernah duduk tak dalam rumah mereka? Mereka nak ubah hidup mereka. Mereka mungkin duit ada, tapi masa tiada. Masa tiada, duit ada. Kan? So, ini yang mereka cari. Masa ada, kan? Tapi duit ada pula. Masa banyak, tapi duit tak ada. Tak? Masa tak ada, duit banyak. So, mereka ni sedang mencari tuan-puan. Ini yang saya jumpa di sana. Ada orang dijadikan bisnes ataupun penulisan ni sebagai terapi. Kita tak kenal, kita nampak mereka gelak-gelak dekat luar. Tapi mereka sedang mencari satu penawar bagi terapi diri mereka. Mungkin mereka tengah sakit, mereka tengah sedih. Tapi dengan kita berjumpa, kita share tentang penulisan, kita share tentang perniagaan, mereka rasa mereka bangun semangat balik. Mungkin ada tuan-puan kat luar sana yang tak ada masa dan juga tak ada duit. Itu memang tak gunalah. Dah lah, duit tak ada masa. Saya pun heran apa je buat kan. Tak ada masa, tak ada duit kan. So, tuan-puan kat luar sana banyak orang yang pelbagai latar belakang yang mungkin perlukan kita. So, as a advisor, please share this video ataupun terus berkongsi. Dan pada sahabat-sahabat yang nak tahu benda ni, cari advisor kita supaya kita boleh share lebih lanjut tentang perniagaan. Tuan-puan, jangan lupa bersama dengan saya dan juga tim saya, bersama MSG Sdn Bhd, bersama Certified Advisor Club, okay? Bersama saya Shiro, kami adalah mentor usahawan e-book Malaysia. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.